sepanjang lebih kurang hampir 6 tahun saya berada dalam industri halal ni, ya, banyak lagi kes-kes yang mungkin tuan-tuan dan puan sedar ataupun tak sedar berlaku di sekeliling kita. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok pada bulan puasa ni, daripada dulu sampai sekarang, bulan puasa adalah di antara bulan yang paling hangat isu halal akan keluar di dada-dada akhbar. Betul tak? Biasanya dia akan bagi tahu buffet Ramadan hidang arak lah, ya. Kemudian dia akan bagi tahu hotel masak arak bagi orang macam buka puasa lah, dan macam-macam lagi, ya. Baik. Di antara isu yang pernah berlaku selain daripada Cadbury, mungkin tuan-tuan pernah dengar mengenai isu pencemaran DNA dalam sos Tabasco. Pernah makan Tabasco? Siapa yang suka pergi Pizza Hut mesti dia makan Tabasco, kan? Siapa tak pergi mungkin tak makan lah. Apa lagi? Siapa yang suka makan kek lapis Sarawak, ya, pernah jadi isu apa? Isu pencemaran DNA, yang mana buttercup, bukan buttercup, butter yang digunakan iaitu brand Golden Churn, yang kebanyakan geng-geng kek lapis Sarawak ni memang guna brand tu, ya. Jadi apa yang berlaku ketika mana di rumah ataupun masalah ini berlaku, saya ditugaskan untuk berjumpa dengan IKS ni untuk bagi kesedaran halal. Baik. Bila pergi tu tuan-tuan dan puan, ingatkan nak bagi kesedaran halal, apa-apa yang menjadi tempat meluahkan perasaan. Jadi dia orang ni IKS ni marah sangat. Kenapa tuan-tuan dan puan dia punya butter ni kena buang habis. Kek lapis ni kalau kata buat betul-betul boleh simpan selama 2 tahun. Simpan dalam freezer chiller dia selama 2 tahun. Tapi apa yang berlaku? Selepas berlakunya pencemaran DNA ni, kek-kek tersebut terpaksa dibuang. Rugi beribu-ribu, habis limpuk, kan? Dan juga ada yang bagi kek-kek ni kepada yang bukan Islam lah, sehingga ada satu soalan yang ditanya, apa hukum memberi kek yang kita tak pasti halal ataupun haram ni kepada yang bukan Islam? Macam mana halal ke tak halal? Kan? Bagi ke orang pula benda tak halal dan kita tak makan, bagi ke orang. Bagusnya. Baik. Jadi tuan-tuan, isu ni adalah isu yang sebenarnya sangat besar. Isu yang mana sebenarnya berlaku di sekeliling kita, sama ada kita sedar ataupun tak sedar, ya. Baik tuan-tuan. Contoh kita ambil yang paling dekat, Cadbury. Mula-mula keluar dalam Facebook, ya, ada satu pihak ni sebenarnya kalau kata dia faham dengan dia punya tertib, sepatutnya dia tak boleh mengedarkan gambar tersebut. Bukan hak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dia mengedarkan gambar tersebut, sama ada secara individu ataupun secara organisasi KKM itu sendiri. Ya, sebab apa? Telah termaktub di dalam Akta Perdagangan 2011 Seksyen 28 bahawa apa-apa yang berkaitan dengan halal, maka pihak JAKIM lah yang dilantik sebagai autoriti ataupun pihak berkuasa yang akan buat pengumuman dan sebagainya. Jadi dia dah langkau satu pihak, dah jadi kacau dah. Dan tambah-tambah kita pula kan, yang mungkin kurang sikit pengetahuan berkaitan dengan halal ni, lagilah kita tersentak, lagilah kita macam mana terkejut, kan? Saya dalam bidang halal industri tiba-tiba DNA contamination biasa, bukan first time, biasa, kan? Cakap beri hang makan, nak makan, nak bagi, kan? Sebab apa? Saya faham kenapa boleh berlaku DNA contamination. Contamination maksudnya pencemaran. Pencemaran ni tuan-tuan kena faham, dia sebut dekat situ DNA. Siapa dekat sini boleh bagi nama penuh DNA yang kat tangan? Nak bagi nama penuh DNA pun susah. Macam mana kita nak cerita pasal DNA? Ya, saya pendekkan cerita, DNA ni sangat kompleks. Nak mencari ataupun nak scan DNA ni sangat-sangat kompleks. Tuan-tuan dan puan, beribu tahun dahulu, beratus tahun dahulu, berpuluh tahun dahulu tidak ada metod pun untuk mengesan DNA. Tak tahu pun, kan? Dan kemungkinan pencemaran yang berlaku terhadap makanan itu lebih daripada hari ini, kan? Kalau tengok dulu-dulu mana dia halal. Kalau tengok dulu zaman mak ayah saya, kami panggil dekat Penang tu rojak tonggeng, kan? Pasal apa? Rojak yang bukan Islam pun pergi makan sekali tak ada masalah pun, kan? Yang laksa yang dibuat oleh non-Muslim,
Memang biasa duk makan, memang perkara biasa. Sehinggalah masuk zaman milenium ni tuan dan puan, barulah ada kesedaran halal, barulah ada pensijilan halal. Baik. Jadi berbalik pada soal DNA. DNA, pencemaran DNA ni boleh berlaku dalam banyak-banyak keadaan. Kita ambil satu contoh lah. Tak payah cerita pasal Cadbury, kita cerita pasal kita nak buka puasa. Kita makan nasi ayam masak merah. Boleh nak? Ayam masak merah. Simple dia. Contoh yang paling simple, ayam masak merah. Baik. Ayam dibeli di mana? Ayam dibeli di supermarket. Jaspo lah kata. Jaspo Rawang paling dekat. Dan ayam tersebut dikilangkan oleh satu kilang yang namanya kilang A1. Kilang A1. Okay, kilang A1. Kilang A1 ni tak silap saya dekat Rawang juga kot. Kalau tak silap saya. Okey, kilang ni pula tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kan, dia proses awal ayam. Ayam ni dia duduk dekat ladang. Okey. Dan ayam-ayam ni bukan macam ayam kampung. Ya, ayam kampung kita lepas. Dia makan apa ayam kampung ni kita tengok ke? Kita duk jaga ke dia punya makan? Tak boleh nak jaga tuan-tuan dan puan. Ya, jadi apa yang dia makan? Kadang-kadang dia pergi dekat parit, dekat longkang dia makan apa yang ada dekat longkang. Kadang-kadang dia pergi makan dekat mana? Dekat bahagian yang kita rasa tak bersih. Ayam tu makan cebisan-cebisan makan. Pendek kata memang makanan yang tidak bersih. Tapi last-last kita kata, oh ayam kampung yang syok, ayam kampung yang sedap, isi dia pun lihat. Tapi kita tak kisah pun apa yang dia makan dekat sekeliling kita. Okey, kita kata ayam bandar pula. Ayam bandar ni tuan-tuan, bukan sekadar ayam. Mungkin siapa yang ada dekat sini yang bekerja dalam bidang animal feed, ya, penghasilan makanan binatang. Tahukah anda bahawa makanan binatang bukanlah diperbuat daripada yang kita sangka. Contoh, kita kata lembu sepatutnya makan rumput kan? Sepatutnya makan rumput, tapi bukan rumput saja yang dia duduk makan, tuan-tuan dan puan. Ada pellet yang diberi, ada garam yang diberi. Dan salah satu daripada bahan dalam pellet yang diberi kepada lembu ni, tuan-tuan dan puan, ataupun ayam, ataupun binatang-binatang ternakan ni, tuan-tuan dan puan, adalah benda yang bersumberkan protein. Dan benda yang bersumberkan protein ni, tuan-tuan dan puan, datangnya juga hasil daripada darah, datang daripada tulang yang diproses pula. Dan kemudian diberi makan pula kepada haiwan ternakan yang diternak secara kita panggil feedlot ni. Ya, memang belak bagi gemuk, begitu sembelih makan. Kan, dia bagi makan pellet. Yang pellet tu bukanlah datang daripada rumput yang anda sangkakan. Tak, dia datang daripada sumber yang kita tak tahu. Dan memang pernah saya tengok dalam satu daripada ramuannya adalah darah yang dibekukan, tulang yang dihancurkan. Jadi tuan-tuan dan puan, tahukah anda bahawa apa yang dimakan, ya, apa yang dimakan sama ada kita makan ataupun binatang makan ataupun apa-apa yang makan satu-satu benda tersebut, kita kata you are what you eat. Ya, kita akan membentuk badan kita daripada apa yang kita makan. Maksudnya DNA, okay, contoh kita makan ayam, ya, DNA ayam tu boleh cari dalam badan kita. DNA ayam tu boleh cari dalam badan kita. Anda makan kambing, DNA kambing boleh cari dalam badan kita. Jadi ayam tu kalau kata dia makan sumber yang daripada sumber khinzir, kita boleh cari DNA tu dalam daging ayam tersebut ataupun dalam bahagian ayam tersebut. Percaya tak? Tak percaya juga, ambil ikan. Ikan keri yang diternak di dalam kolam. Okay? Yang kedua, ikan keri yang bebas. Ada beza ke tak ada beza? Siapa yang tahu? Ada beza ke tak ada beza? Ada beza kan? Ikan keri yang diternak dalam kolam, dia punya lemak bau lain, dia punya minyak pun lain, dia punya color pun lain, dia punya bau pun lain. Kenapa? Dia punya cerita lah. Ya, awak bau pelik saya. Kalau kata ayam, kalau kata ikan ni, kadang-kadang ikan belah ni kita makan, kita bau rumput tu lah. Kan? Ini benda-benda yang berkaitan dengan DNA ni, bau kita tak boleh cari. Bau mana rumput? Dia takkan ikan yang makan rumput. Tak kan?
Tapi ini benda-benda yang berkaitan dengan KSA. Cuba kita makan ikan yang ada di lautan yang lepas, ya, ataupun sungai secara semula jadi makan. Ada bau pokok tak? Tak ada. Dia punya sedap lain, harga pun lain. Ikan kerapu kalau kata yang belah lain, ikan kerapu kalau kata yang lain. Termasuklah udang yang belah ataupun udang apa, harga pun lain. Ada sebabnya, ya. Jadi tuan-tuan, isu DNA Cadbury ni pun sama, ya. Bukan kata orang ambil khinzir, contoh ya, sebab dia khinzir, ambil khinzir seekor, bubuh dalam Cadbury, tak. Bukan sebab macam tu. Tapi kita fikir daripada awal proses dia tu, kemungkinan yang menyebabkan menjadi tercemar apa dia, pekerja dalam Islam tu bukan semua orang Islam. Pekerja dalam tu bukan semua orang Islam. Okey, fiqh kata non-Muslim kalau buat makanan, ya, melainkan bab sembelihan, ya, kalau dia proses makanan, dia goreng nasi ke apa ke, kita boleh makan ke tak boleh? Boleh makan, tak ada masalah. Tetapi kemungkinan berlaku pencemaran DNA ada tak? Ada tak? Ada. Contoh yang lain, siapa yang suka pergi market, wet market, kan? Dia akan ambil duit daripada mungkin yang penjual tu non-Muslim. Duit tu tuan-tuan dan puan, dah sekelip, dah pusing daripada kat yang tempat potong binatang tu ke, sampai ke tempat ikan, sampai kat kita. Kalau tidak silap, ambil duit tu yang hak rupa dah macam kertas buku belajar, boleh cari macam-macam DNA kat situ. Jadi kena faham, ya. Itu mungkin daripada pekerja. Kemudian daripada pekerja pula, mungkin pergi ke tempat pembungkusan. Bahawa tahukah anda tuan-tuan dan puan, kertas pembungkusan juga, umpama ini anda tak tahu, ya, kertas pembungkusan juga boleh jadi datang daripada sumber minyak dan lemak, sama ada daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Contoh, kertas yang coklat tu kan, kita panggil kertas minyak yang bungkus nasi lemak tu kan, ada satu layer tu, layer yang berminyak, yang berkilat tu, kan. Yang tu adalah sumber daripada minyak ataupun lemak. Sebab tu ayam tak boleh tembus. Tahu tak daripada mana? Tak tahu kan. Ada isu dekat pembungkusan, bau pembungkusan. Lepas tu kita kata pergi pula ke transportation, pengangkutan. Dekat pengangkutan pun boleh berlaku juga. Kenapa? Kemungkinan dia menggunakan transportation yang telah dicemari oleh DNA, dicemari oleh binatang ataupun orang yang tidak halal. Ya, itu pengangkutan. Daripada pengangkutan sampai pula dekat tempat jual. Ya, sampai dekat tempat jual kat supermarket. Susun pula dekat tempat-tempat yang mungkin berlakunya pencemaran. Ya, ada akhir sekali bila dia pergi ambil sampel. Dia ambil sampel, bawa ke lab. Dekat lab tu sendiri juga boleh berlaku pencemaran. Dalam makmal, kalau tidak ada SOP yang betul, boleh berlaku pencemaran. Contoh, satu pallet, ya, untuk diletakkan tempat yang halal, ataupun satu pallet diletakkan satu lagi tempat yang tidak halal. Kalau dia tak kontrol betul-betul dalam makmal, benda tu akan boleh tercemar di antara satu sama lain. Jangan pelik, ya tuan-tuan dan puan, dalam kilang, ya, dalam kilang, tak kira kilang apa, sama ada yang ada halal ataupun tidak halal, bahagian R&D, dia akan ada bahagian R&D. Bahagian R&D ni dia kira kualiti, dia bukan kira halal ke tak halal. Jadi kemungkinan juga bahagian R&D ni dia tak kira halal tak halal, dia kira kualiti, boleh jadi berlaku juga pencemaran dekat situ. Nampak tak tadi? Ya, dia bukan sesuatu perkara yang mudah. Sama ada isunya orang sengaja menjadikan dia tidak halal, ataupun tak sengaja, ataupun di luar bidang, di luar kawalan. Ya, contoh KFC, dia dah ada sijil halal. Bila dia dah ada sijil halal, tiba-tiba ada berlakunya pencemaran. Kan? Kenapa dia takut? Dia takut sebab kalau benar-benar dia bersalah, kan, dia akan berlakunya pemeriksaan dan penyelesaian. Kalau benar-benar dia bersalah menggunakan benda yang tidak halal, dia akan disaman sebanyak 5 juta. 5 juta dia kena saman. Sebab tu dia takut, kan. Dah lah kena saman 5 juta, lepas tu orang tak makan dah coklat Cadbury.
Ya, banyak implikasi dia. Pengalaman saya ada satu rumah sembelihan di Negeri Sembilan, ada isu-isu bukan apa. Pegawai datang, dia tutup pintu, tak bagi pegawai masuk. Keluar dekat sahabat, bukan nak bagi tahu pintu tak dibuka. Kat sahabat dia beritahu apa? Gangster menghalang pegawai daripada melakukan urusan. Apa yang berlaku? Rumah sembelihan tersebut ditutup, terpaksa tutup. Bulu tikar. Orang tak mau beli ayam lah. Sebab apa? Tak buka pintu dekat pegawai yatim. Itu je. Jadi itu yang sangat-sangat ditakuti oleh mereka yang memegang sijil halal. Baik. Tuan-tuan dan puan, 5 minit lagi, sikit lagi. Lagi lambat kita. Hikmah pengajaran daripada apa yang berlaku mengenai catering, ataupun ini sebagai panduan di masa hadapan. Tak mustahil dia akan berlaku lagi. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, ingat akhir zaman ni dosa di hujung jari. Dosa di hujung jari. Apa maksud dosa di hujung jari? Tekan like, tekan share, berdosa. Sebab apa? Tak pasti. Contoh Cadbury ni tak pasti pun. Tapi ada yang umat kononnya prihatin lebih. Dia kata Cadbury ni haram, dia telah menghina orang Islam. Cadbury ni jakim, tak boleh buat kerja, tak boleh pakai. Ini semua macam-macam fitnah yang sebenarnya orang tak pasti pun. Jadi dia menggunakan kesempatan amarah kita ni terhadap isu agama ni, kita pun sebarkan kepada. Kalau anda prihatin, sebarkan kepada orang lain. Kita tak tahu betul juga, cuma kita prihatin, kita pun tekan like and share. Maka bermula saham dosa kita di like and share. Jadi tuan-tuan perempuan, apapun isu, jangan sewenang-wenangnya tekan like and share. Tambah-tambah kalau benda itu disandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Kalau tak pasti, kalau entah daripada siapa-siapa yang bagi benda tu, tolong jangan tekan like and share. Baik, diam. Niat baik, tapi niat itu tidak menghalalkan syarah. Itu kena ingat yang pertama. Yang kedua, kalaulah berlaku isu DNA ni lagi, tak perlulah sama darah. Tak perlulah minum apa? Minum selut. Minum selut kumuk ke, habis keluar balik, tak payah. Nak buat macam mana benda dah beyond kita punya kontrol. Apa yang berlaku, kalau benar lah benda terjemah, kita bertaubat dan beristighfar lah. Jadi kena betul. Ni ada pula kenyataan yang tidak cerdik masuk dalam tak berita, tak apa-apa. Cadbury perlu menggantikan darah umat Islam. Nanya nak kena pergi cari darah baru pula. Nak kena pergi cari darah yang tidak ada di Injil lagi nanya. Dah lah darah tak cukup. Baru dengar hospital dekat Kedah tu. Dia target Ramadan ni dapat darah lebih. Dekat dia punya tabung darah tak cukup darah. Bagi menghadapi musim perayaan kan banyak insiden. Jadi kenyataan tu tak cerdik. Ada pula main NGO entah nama yang bukan pelik-pelik bagi kenyataan yang pakai beri lah, pakai saya tengok tak cerdik. Tak cerdik sungguh. Jadi kena faham, kalau berlaku lagi isu macam ni, manusia yang termakan Cadbury ke apa ke, tak perlu sama perut. Tak perlu sama perut. Kalau tempat nak sama, boleh panggil saya. Saya pernah sama hotel baru ni, Istin Hotel dekat PJ. Sebab dia kitchen dia daripada non halal, dia nak jadikan kitchen yang halal. So kena sama lah prosedur. Tak ada India dah pun, tapi prosedur kena sama. Alhamdulillah rezeki saya. Boleh lah dalam 7,000 satu kitchen. Itu yang berhenti HTC tu. Siapa nak sama kitchen abang kat saya. Tapi kalau dia ada teruk tuan dan puan, saya sampai pukul 8 malam, pukul 3 pagi baru habis. Seluruh hotel punya staff Muslim dan juga non-Muslim kita bahagilah. Yang non-Muslim kena buat yang sama. Yang Muslim kena buat sama. Yang non-Muslim ni kerja tu doa tok pinggan mangkuk balik. Kerja teruk, leceh. Kita kontraktor kita kawan lah. Macam ni. So payment masuk 7,000. Ada lagi pak saya. Okey, baik. Dan yang tu saja tuan-tuan dan puan, saya harap sedikit tazkirah berkaitan dengan
isu halal ni menjadi pengajaran kepada tuan dan puan, ya, supaya kita walaupun kita prihatin tetapi kita tidak ekstrim lah, ya. Kita mengambil pendekatan sederhana, pendekatan yang waras, pendekatan yang intelek, ya, agar kita dipandang sebagai satu golongan umatnya intelek, bukan umatnya mengikut perasaan, ya. Jadi dengan itu terumpan sekiranya dah 52, dah 20 minit, 30 minit tu kan. Jadi terumpan, saya minta maaf kalau ada apa yang saya sampaikan ini mungkin tak betul, ya, betulkan saya. Dan kalau ada apa-apa yang disebut ini memberi perasaan hati anda, yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu disandarkan di atas kelemahan kebodohan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang nak menghubungi saya, cara yang paling mudah, buka Google MOHD space JABAL, itu saya punya Facebook. First kali dekat Google saya punya Facebook, add lah saya, bagi tahu lah siapa dia, tak ada masalah, ya. Dan boleh pergi ke page Halal EQL, itu tempat di mana saya mempromosikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan halal profesionalism, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.